Guru. Amizar masuk boleh belum Amizar? Ya. Nanti siapa-siapa suruh Miza masuk balik Tadi saya terpaksa remove dia. Baru je ni. Okay. So, okay, kita akan start now dengan reaction kinetics. Okay. So, by the end of session, okay, you should be able to define the rate of reaction. Okay, and then write a differential rate equation. Okay, determine the reaction rate. Okay, based on the differential rate equation. Okay, the rate law and also order of the reaction, and also the last one is you should be able to determine the order of the reaction by using initial rate method. Okay, so the rate of reaction ataupun nama lain dia sebagai reaction kinetics semua tu okay, it's a way for us to measure how fast or how slow the reaction happen, because the sum of the reaction will happen very very quickly. And we will take a longer time for the product to form. So cara ataupun a field of study yang dalam chemistry, kalau in term of ini, itu kita panggil sebagai rate of reaction. Okay, the rate reaction itu kalau kita cakap pasal rate, maksudnya dia mesti berkaitan dengan masa. Maksudnya dia mesti berkaitan dengan time. So basically the reaction rate ataupun the rate of reaction is defined as the change in concentration ataupun in general lah, dia sebenarnya adalah change of amount of reactant and product per time. So contohnya if our reactant ataupun our product is in the form of gas, then we're going to measure the change in term of the pressure ataupun change in term of the volume. Ataupun kalau kita punya reactant ataupun produk itu dalam bentuk solid, akan measure change in term of the mass lah. Tapi the in general, the change in amount of the reactant and product per unit time. Okay, so contohnya kalau saya ada A, dia produce B. So kalau saya nak cari dia punya concentration of B itu, okay, apa yang saya buat, saya cari the change in concentration of B over dt. Okay, kalau dalam sains ataupun dalam maths, kalau awak nampak D ataupun yang ini, awak nampak simbol segitiga ni, ataupun awak nampak simbol yang ini, okay, yang ini kita panggil dia sebagai changes. Yang ini kita panggil sebagai changes. Sama je yang awak buat dalam mathematics and differentiation tu. Okay, so maknanya rate of B, maknanya the changes of the concentration of B with respect to time. So kita akan measure dalam masa. Okay, so normally the unit of reaction rate is molar per second. Sebab apa molar per second? Sebab kita tahu, rate itu bersamaan dengan change in concentration over change in time ataupun per unit time. So kalau concentration, kita tahu concentration unit dia adalah molar. Okay, time normally the unit for time adalah dalam second. Okay, sebab itulah kita akan dapat unit of reaction rate ini adalah samaan dengan molar per second. Okay, so tapi unit untuk time itu macam cakap selalunya kita measure dalam second. Tapi boleh je kalau awak nak measure unit tu dalam minggu boleh, hour boleh, month boleh, any unit yang berkaitan dengan masa boleh. Contohnya lah, okay, kalau kita nak measure the rate for the fossilization, maknanya for the formation of fossil. Okay, tak lah kalau kita nak guna second, sebab second tu dia terlalu besar. Sebab selalu kalau kita nak form fossil, dia akan masuk thousands of years. So selalunya kalau semua tu kita akan ambil minute per molar per year. Macam itulah. Tapi selalunya kita menggunakan molar per second. Okay, selalunya kita akan guna molar per second. Okay. Dan tapi awak tengok jugalah nanti kalau soalan tu bagi dalam bentuk minit, awak buatlah molar per minit. Okay. Any question? Setakat ini ada apa-apa soalan?
Tak ada Sir. Okay, so macam kita tahu, kalau kita cakap tentang masa, kita tahu rate itu mesti berkaitan rapat dengan masa kan. So, maknanya kita akan measure how fast or how slow the reaction progress. Okay, if the concentration of the reactant itu decrease very quickly, maknanya awak ada reactant tu dan reactant tu cepat je bertukar jadi produk. Okay, maknanya reaction tu berlaku dengan cepat. Kalau reaction tu berlaku dengan cepat, kita panggil the rate of reaction happen very quickly. That means the reaction itu akan ada higher rate. Tapi kalau conversion from the reactant to product itu happen in very slow, so kita panggil dia ada slower rate. Macam itulah. So lagi cepat, kita panggil higher rate. Lagi cepat ataupun slow reactant itu convert kepada produk, kita panggil dia sebagai slower rate. Okay. Cara kita nak expect, kita tahu rate of reaction ini adalah change in term of the concentration with respect into time. Okay, so let's say kalau saya ada satu equation A jadi B, where A ini adalah kita punya reactant dan B is our product. Okay, kalau as the reaction progress, what happen to the concentration of the reactant? Will it decrease ataupun increase? Apa jadi? Kalau kita buat reaction, apa jadi concentration reactant? Dia akan berkurang ke dia akan bertambah? Reactant berkurang. Yes, correct. Dia akan berkurang. So the concentration will decrease. Berkurang. Dia betul, dia akan berkurang. Sebab kita tahu kita nak measure changes in concentration. So maknanya kita kena measure concentration of A final minus concentration of A initial. Okay, kalau dia akan berkurang. Okay. Kalau A itu adalah reactant, value of final ini mesti akan lagi berkurang daripada concentration initial. Okay, kalau awak tolakkan dia, ini awak akan dapat negative value. Sebab apa? Sebab concentration final untuk reactant mesti akan lagi sikit daripada concentration initial. Okay, so tapi awak kena ingat, the rate of reaction ini tak ada value negatif. So macam mana kita nak jadikan dia positif? Tu awak nak tulis expression untuk reactant, awak kena letak negatif dekat depan supaya rate awak itu akan jadi positif. So kalau nak tulis expression untuk rate for a reactant, awak kena letak negatif supaya awak rate itu akan jadi positif. Tapi untuk produk, know that as the reaction progress, concentration of the product final must be greater than the concentration of product initial. So dia punya different dia ataupun dia punya change dia awak akan dapat positif. Itu kalau untuk produk kita akan lihat positive sign. Awak kena ingat macam tu. Kalau produk awak letak positive sign, kalau reactant awak letak negative sign. Okay. So macam okay, rate. Okay. So kalau rate ni ada banyak jenis. Okay, rate ni ada jenis. Kita ada average rate. Kita ada instantaneous rate. Okay, dan kita ada initial rate. Okay, awak kena tahu macam mana nak determine setiap jenis rate ni. Awak kena tahu macam mana nak determine dia. Okay, so average. Okay, kita start. So selalunya kalau kita akan plot graph. Okay, kalau nak cari reaction, selalunya kita akan plot graph. Okay, dan kita akan plot graph concentration against time. The slope, the graph itu adalah rate of the reaction. Okay, kalau kita nak cari average rate, kita tengok average rate is the total change in concentration of reactant or product divided by the finite time. Clue dia ni adalah finite time. Maksudnya kita ada satu tempoh masa yang tetap kita nak cari average rate dia.
So if you want to find the average for the whole reaction, mana keseluruhan react itu, awak akan ambil point yang pertama, awak ambil point yang terakhir, awak buat line. Awak buat satu triangle. Okay, awak buat satu triangle. Daripada triangle ini awak boleh cari radian. So kalau awak boleh cari dia punya gradient. So gradient dia bersamaan dengan negative y over negative x bersamaan dengan dia punya rate. Kalau awak plot concentration against time, the slope of the graph itu awak akan dapat dia punya value of rate. Okay, kalau graf ni graf menurun kan. Okay, kalau graf tu menurun, gradient awak positif ke negatif? Kalau graf tu menurun. Negatif. Gradient awak negatif ke positif? Negatif. Negatif kan? Betul, negatif. Sebab tu lah nanti awak buat action ni, awak kena letak negatif kat sini supaya rate awak tu akan jadi positif. Sebab rate negatif tak ada tau. Rate negatif tak ada. Okay, sebab apa awak tengok sebab apa dia menurun? Sebab O3 ni untuk this particular reaction, O3 ni adalah kita punya reactant. Awak kena ingat reactant negatif. Concentration dia berkurang. Okay, itu action rate. Okay, kalau instantaneous rate pula. Okay, tadi average rate ni kita ada finite time period. Maknanya dia mesti kita ada starting, kita ada final. Tapi kalau instantaneous rate is the reaction rate at a particular time. Maknanya kita nak dekat masa yang spesifik. Okay, macam mana nak cari? Masih sama juga kita menggunakan slope of the graph. Tapi awak kena ingat, kalau kita ada graph yang curve, okay, sebab selalunya kalau kita plot concentration against time, kita takkan dapat graph straight line. Kalau awak ada graph straight line, mana kita boleh senang je buat gradient dia. Okay. Tapi kalau kita ada curve, cari the gradient of the graph ataupun the slope of the graph is when you draw the tangent to the line. Draw the tangent to the line. So let's say, kalau saya nak cari, ataupun if the question ask you to determine the rate of reaction at 60 second. Okay, saya determine yang mana tu 60 second. Okay, saya tarik dia sampai saya kena satu point. Okay, and then dah sampai point dekat graph itu, kita akan draw satu line tangent to the curve. Maknanya yang antara garis lurus dengan curve yang bersentuhan dia sebanyak satu point sahaja. Okay. Dan selalunya yang point bersentuhan tu dia lebih kurang macam dekat center lah, macam dekat center. Dan ini distance dia dengan yang ni mesti awak kena buat lebih kurang sama. Okay, supaya awak akan dapat gradient yang quite accurate lah. Gradient dia akan berbeza sedikit tapi tak banyak. Okay, dah buat line tangent to the curve, and then kita sama juga nak cari rate daripada graph, kita akan menggunakan slope. Awak cari delta y, awak cari delta x. So slope dia bersamaan dengan negatif delta y x. Negatif sebab apa? Sebab graf dia menurun bersamaan dengan punya rate. Sama juga. Let's say kalau saya cari the instantaneous rate at 80 second. At 80 second, apa yang saya buat, saya tarik sampai kena satu point dekat tu. Okay, then saya draw line tangent. Awak guna pembaris lah. Yang ni saya tak guna pembaris. So awak akan nampak line dia tak lurus sangat. Lepas tu awak buat segi 3. Okay, segi 3 tu tak kisahlah, tapi janganlah kecil sangat. Jangan kecil sangat, biar nampak. And then kalau soalan tu minta awak untuk plot graph, minimum separuh kertas graf, size graf awak tu minimum separuh kertas graf. So nanti awak pandai lah awak scaling kan, scale x axis y axis tu awak make sure size graf awak tu paling kurang, paling kecil adalah separuh kertas graf. Itu tak graf kecil besar. Okay, last kali kita ada initial rate. Initial rate ini dia sama dengan instantaneous rate, but difference is initial rate T dia mesti. So awak ambil T0, awak tarik sampai kena satu point kat graf tu, and then kita draw tangent. And then kita draw tangent. Slope dia tu adalah bersamaan dengan rate of reaction. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan tak?
Any question? Ada apa-apa soalan tak setakat ini? Tak ada. Tak ada, semua okey. Alright. So, cara macam tadi kita dah belajar. Okay, contoh kalau kita tengok kalau saya kalau awak tengok dalam notes awak, okay, sekejap saya ada. Sekejap. Okay, ini example. Nanti example 1, example ni awak try tau soalan-soalan yang dalam nota yang saya bagi tu, nanti awak try. Okay. Okay, so kalau awak tengok yang ini okay, so based on dia bagi satu equation C2H4 react O3. Okay, react with O3 to produce C2H4O and O2. Okay, so based on the table, calculate the rate of the reaction for the first 20 second. Okay, kalau dia cakap first 20 second, kita nak cari yang exactly 20 second ke kita kena start daripada kosong? Kita nak cari 20 second sahaja ke ataupun daripada kosong sampai second? Kalau soalan itu minta the rate for the first 20 second. Okay. Dapat kan? Maknanya kita nak rate daripada kosong sampai 20. Okay, kalau soalan je kat based on the table, maknanya perlu plot graph. Okay, so kita tahu O3 ini adalah reactant. Okay, O3 is our reactant. So that means we going to put negative. So negative O3 dt. Not for the first 20 second. Persamaan kita tahu rate adalah change in concentration or change in time. So cari change in concentration mesti concentration final minus initial. Final dia for this case adalah concentration O3 at 20 second minus concentration of O3 0. Sebab initial 0, kita nak first 20 second. So initial kita 0 divided by T20 second over T0. Okay, kalau awak tengok concentration of O3 at 20 second adalah 1.95. Ni awak kena letak negatif lah. 1 times 10 of minus 5 minus 0, 3.2 kali 10 negatif 5. Time dia 20 minus 0. Nanti awak akan dapat di awak punya rate. Unit dia berapa? Second. Okay, so kalau soalan, okay, awak soalan B. Question B ask you to calculate the average rate for the whole reaction. Yang ini awak nak ambil daripada masa mana ke mana? Kita nak pilih yang mana? Average rate for the whole reaction. Any suggestion? 0 sampai 60. Okay, final to initial. Sampai 60 kan? Daripada kosong sampai 60. Sebab for the whole reaction maknanya kita start kosong. Dan after 60 second kita itu maksud dia. So maknanya kita punya kita cari negatif di O3 dt bersamaan dengan concentration of O3 at 60 second minus threshold of O3 at 0 second over T60 or minus T0. Nanti awak buat lah. So negative 1.10 times 10 minus 5 minus initial kita 3.2 times 10 minus 5. Okay, 60 minus 0. Okay, awak akan dapatlah rate dia. Ini adalah average rate. Okay, tapi beza dia dengan example 2 ni, example ni dia kat based on the data given the graph. Sebab first question tu minta plot the graph, maknanya awak kena plot dalam kertas graph lah.
awak kena pull up betul-betul and then cari dia punya gradient dia. Okay, cari dia punya gradient. Okay. So boleh Ada apa-apa soalan setakat ni? Kalau tak ada, kita proceed. Okay. So, kita nak tulis rate ni, okay, ada banyak cara. Ada yang kita hanya concern on the concentration saja, ada yang kita concern dekat concentration dan juga masa. Okay, so we going to focus dekat yang pertama dulu. Okay, kita ada satu cara itu kita pilih sebagai differential rate equation. Okay, dalam differential rate equation ni is a method for to express the rate of the reaction in term of the stoichiometry of both the reactant and also the product. Kita akan tengok stoichiometry je. Dia bergantung kepada stoichiometry. Okay, so contohnya kalau saya ada satu reaction A tambah B produce C tambah D. Okay, where the capital letter represent the chemical species and also the small letter represent the stoichiometry coefficient. So sekarang kita nak convert chemical equation ini kepada differential rate equation. Okay, so cara dia awak tulis rate bersamaan dengan kita start dengan reactant dulu. Okay, macam awal tadi, reactant mesti letak negatif ke positif kalau reactant? Negatif kan? Okay, reactant mesti negatif. Okay, so negatif. Okay, kita start dengan A dulu. A ni reactant. Negatif. Okay, dia mesti 1 over stoichiometry coefficient. 1 over stoichiometry coefficient. Okay, lepas tu change in concentration of A over change in time. Okay, kita buat pula untuk B. B itu masih reactant. Kalau reactant, kita kena letak negatif. Okay, letak negatif dia mesti 1 over stoichiometry coefficient. Okay, B change in concentration of B over change in time. Okay, dah settle yang reactant, we can proceed to the product. Produk kita ada C dengan D. Tadi reactant kita letak negative sign. Okay, so now product we going to put positive sign. Positive. Okay, masih sama juga 1 over stoichiometry coefficient. Okay, so change in concentration of C over change in time equals to 1 over D change in concentration of D over change in time. Itu inilah cara macam mana kita nak tulis differential rate equation, which is we going to express the rate of reaction in stoichiometry of the reactant and product. So contohnya lah, contohnya kalau saya ada 2HI produce hydrogen gas tambah iodine gas. Okay, so kita tulis dia punya rate, differential rate equation dia. So rate equals to, okay, yang ni macam mana nak tulis dia punya differential equation dia, yang 2HI ni. Kita letak simbol apa mula-mula? Okay, mula-mula kita letak simbol apa? Kita letak simbol negatif kan sebab dia reactant. Kita letak negatif. Okay, ingat 1 over stoichiometry coefficient. Stoichiometry coefficient 2. So change in concentration HI over change in time. Okay, equals okay. H2 pula. H2 ni adalah produk. Kalau produk, kita akan positif. Okay, awak tengok stoichiometry coefficient dia bersamaan dengan 1. Tak negatif.
Okay, kalau awak tengok stoichiometric coefficient dia bersama dengan 1 untuk H2 ni. Kalau 1 tak betul, so 1/1 is equal to 1. So is equal to D H2 over D. Okay, sama dengan yang ini pun adalah tak. So kita letak positif. Stoichiometric coefficient dia bersama dengan 1. So 1/1 is equals to 1. So some change in concentration of I2 over dt. Okay, boleh ni? Ada apa-apa soalan tak setakat ini? Semua okey? Boleh, sir. Okey okay. So kalau okey, kita proceed. Kita tengok soalan macam mana calculation yang involve. Okey. Sebelum kita proceed, okey. Kalau awak nampak term macam rate of disappearance, rate of consumption, rate of decomposition, itu menunjukkan dia merujuk kepada rate untuk reactant. Ataupun anything yang menunjukkan yang dia akan berkurang, maknanya dia menunjukkan dia adalah reactant. Kalau awak nampak perkataan macam rate of formation, rate of ini bukan decomposition rate of appearance. Okay. Awak nampak kata-kata ni ataupun awak nampak satu ayat yang menunjukkan amount dia akan bertambah, maknanya dia merujuk kepada rate of product. Kalau berkurang dia reactant, kalau bertambah dia adalah product. Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak apply differential rate equation dalam calculation. Okay, so awak tengok, okay. Awak tengok soalan ni. Okay, consider the following reaction. Kita ada 2HI produce H2 and I2. Okay, determine the rate of disappearance of HI when the rate of formation of I2 is 1.8 times 10 to the power of minus 6 molar per second. Okay, rate of formation of I2, rate of formation maknanya dia adalah produk sebab bertambah. Okay, so maknanya positif di2 over dt bersamaan dengan 1.8 times 10 to the power of minus 6 molar per second. Okay, dia nak cari rate of disappearance. Disappearance maknanya dia akan berkurang. Dia akan berkurang maknanya dia adalah reactant. Okay, kita nak cari negatif d HI over dt. Ini kita nak cari. So macam mana nak cari dia? Sebab kita kena ingat, kita boleh gunakan differential rate equation sebab differential rate equation tell us how the rate changes based on geometry. Okay, kita tengok kalau based on the balance chemical equation, negative 1/2 dHI over dt bersamaan dengan positif di2 over dt. Okey, setakat ini okey tak? Setakat yang saya tulis ni. Boleh follow lagi tak? Boleh follow lagi? Boleh, sir. Boleh Okey, so sekarang ini kita nak, kalau awak tengok kita nak cari yang ini sahaja. Kan? Kita nak cari yang ini saja. Yang 1/2 ni kita tak nak. 1/2 tak nak. So kalau remove 1/2, that means we need to multiply by 2 on both side. Negatif itu awak jangan bawa. Okay, so awak akan dapat negatif dHI over dt bersamaan 1/2 bawa awak bawa sebelah, jadi 2 multiply positif di2 over dt. Okay, so di2 over dt yang ini 1.8. So awak masukkanlah 1.8 kali 10 kuasa 6 molar per second. So kalau awak kira
awak akan dapat negatif DHI over dt itu awak akan dapat 3.6 times 10 to the power minus 6 molar per second. Inilah kita nak apply differential rate equation dalam calculation. Okey. Ada apa-apa soalan? Okey. Kalau tadi kita try yang ni pula lah. Kita try yang ni. Okey. Consider the following reaction. The 2H2 plus O2 to produce 2H2O. Okay, determine the rate of H2O increasing. Maknanya kita nak positif dH2O over dt. Okay. If the rate of O2 decreasing, so maknanya O2 decreasing negatif lah, bersamaan dengan 0.23 mol per liter per second. Okay, so kita nak cari berapa rate dia. Okay, so kita guna differential rate equation. So kalau awak tengok H2O ini, kalau kita tulis differential rate equation dia, awak akan dapat positif 1 over 2 dH2O over dt. Dia bagi maklumat dekat O2, so awak compare dengan O2 je lah. So O2 negatif dO2 over dt. Okay, so sekarang ini kita hanya nak yang ini sahaja. Kita nak yang ini sahaja. So awak kena remove 1/2 tu. Okay, nak remove 1/2 tu, you need to multiply by 2 on both. So positif dH2O over dt equal to 2 times dO2 dt. Dan dO2 dt bersamaan dengan 0.23. So bersamaan 2 kali 0.23 mol per liter per second. So awak akan dapat 0.46 mol per liter per second. Okay, awak akan dapat ini. Okay, boleh. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okay, boleh Okay. So, okay, maknanya differential rate nanti kita awak akan cuba buat soalan tutorial lah. Kalau soalan tutorial, kalau ada apa-apa nanti awak PM saya. Okay. Another method to express the rate of reaction ini, kita panggil dia sebagai rate law. Kita panggil dia sebagai rate law. Okay, macam tadi kalau differential rate equation, we express the rate of the reaction in terms of the stoichiometry. In terms of the stoichiometry of the balance equation. Okay, tapi kalau rate law kita hanya express of concentration of the reactant only. Okay, so contohnya kalau saya ada A plus B produce C plus D. Okay, so macam tadi kalau rate law ni dia hanya concern dekat reactant sahaja. Dia for a reactant only. Okay, for reactant only. Okay, so cara nak tulis rate law dia berbeza sedikit dengan cara nak tulis differential equation. So kita buat nak tulis rate law, kita kena tulis macam ni. Rate equals to K. K ni wajib tulis K wajib tulis. Multiply by the concentration of the reactant. For this case, our reactant are A and B. So we start with A lah. Concentration of the reactant A raised to the power of 1 unknown. Unknown tu awak boleh buat M, buat N, X, Y, suka hati awak. Okay, multiply by another concentration of reactant lagi satu adalah B. Raised to the power of the another unknown. Unknown tu apa boleh awak kisah. Okay, so K ini we call it as a rate constant. Okay, constant ini
dia akan constant at constant temperature. Dia akan constant at constant temperature. So dia sama macam yang KC, KP, KW, KA, KB yang awak belajar semester lepas. Awak ubah je temperature, value of K berubah. Tapi kalau temperature dia sama, value of K dia akan sama. Dan value of K ni juga adalah specific for each reaction. For each reaction. Maknanya different reaction, they will have a different value of K. Okay, kalau awak tengok sini, saya ada unknown M dengan unknown N. Okay. Kalau awak tengok, dia tak sama tau dengan A dengan B ni. Sebab kalau kita buat KCKP, kita akan raise dia to the power of the stoichiometric coefficient. Tapi berbeza dengan rate law. M dengan N ini, okay, yang ini kita panggil dia sebagai order of the reaction. Kita panggil sebagai order of reaction. Order of the reaction inilah yang akan menyebabkan dia akan terangkan macam mana setiap reaction tu akan dalam chemical reaction tu. Sebab setiap reaction, setiap spesies dia akan react dengan cara yang berbeza. Contoh macam kalau H2. Kalau react dengan O2, dia akan react dengan cara berbeza. Kalau awak compare, kalau awak reactkan H2 dengan N2. Dia berbeza. So kenapa dia berbeza? Dia adalah disebabkan oleh order of the reaction. Dan order of the reaction, dia tak sama dengan stoichiometry coefficient. Dia tak sama dengan stoichiometry coefficient. So maknanya order of the reaction tu awak kena cari. Dan order of the reaction ini can only be determined through experiment. Awak tak boleh main teka je. Yang ni order nombor 1, order nombor 2 tak boleh. Dia mesti awak kena cari pada eksperimen. Okay, so kalau awak tengok A ini kita raise to the power of M. So maknanya dia adalah M order with respect to A. Awak kena tulis ayat macam ni. Okay, kalau untuk ni awak tengok, ini dia adalah power untuk B. So dia adalah nth order with respect B. In respect to B. Okay, overall order. Okay, overall order is equal to awak tambahkan order setiap satu reactant tu. Kalau awak ada 3 reactant, awak tambahkan order setiap satu tu. Kalau untuk kes ni adalah M dengan N lah. Okay. Order itu, okay, dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif, dia boleh jadi kosong, dia boleh jadi fraction. Order of the reaction tak semestinya 1, 2, 3 macam tu je. Negatif pun boleh, kosong pun boleh, fraction pun boleh. Itu adalah order. Okay, setakat ni yang order ni boleh dapat tak dia punya at least general lah. General overview regarding the order of the reaction ni. Boleh tak? Ada apa-apa soalan? Any question? Boleh, sir. Okay. Kalau boleh? Okay. So ini adalah order. So mainly kita ada 3 yang kita akan fokus untuk chapter ni. Kita akan fokus dekat 3 jenis order. We want to focus on the zero order, first order and also second order. So let's say kalau saya ada satu reaction A, dia menghasilkan produk. Okay. So kalau dia adalah zero order, okay, kalau zero order maknanya kita akan saya tak faham yang zero. M order tadi. Tak faham yang mana? Order tu. Order tu yang tak faham tu yang part mana, Hafiz? Yang mana? Hafiz, awak dah lost ke? Okay, order ni
awak kena cari tau. Awak takkan dapat directly daripada equation. Order tu kita kena cari. Nak cari lepas ni saya ajar macam mana nak cari order of the reaction tu. Ada banyak cara nak guna. Okay. Order of the reaction ini dia ada spesifik untuk setiap reactant. Kalau awak ada 3 reactant dalam equation itu, setiap satu tu akan ada order. Ya Fiz? Soalan ke? Okay, order tu dia tak sama tau dengan stoichiometric coefficient. Dan order itu boleh positif, negatif, zero ataupun fraction lah. So kita akan tengok order tu apa sebenarnya. So contohnya, kalau saya ada satu reaction, A saya convertkan kepada produk. Okay, kalau nak tulis rate law, kita kena ingat rate law dia bersama rate bersamaan dengan constant, okay, dia multiply by concentration of the reactant kan. Okay, concentration of the reactant is A. Kalau dia adalah zero order, maknanya kita kena raise to the power of zero. Anything to the power of zero, awak dapat berapa value? Kalau awak powerkan zero, awak dapat berapa value dia? Yes. 1 kan? 1. Sebab itulah kalau dia adalah zero order, rate dia bersamaan dengan K sahaja. Maknanya rate itu value dia sama dengan value of the rate constant. Okay, maksud dia kalau reactant itu adalah zero order, rate itu is independent to the concentration of the reactant. So contohnya, kalau reactant itu ada zero order, okay, kalau saya doublekan A ni pun, rate takkan berubah. Sebab apa? Sebab awak tengok rate law dia tak ada pun berkaitan dengan concentration of the reactant. So kalau awak doublekan ke, awak triplekan ke, awak halfkan ke, rate dia mesti sama. Sebab apa? Sebab untuk zero order, rate ini tidak bergantung kepada concentration of the reactant. Itu maksud dia. Okay. Kalau dia adalah first order. Okay, first order maknanya we're going to raise the concentration to the power of 1. Okay, so kalau nak tulis rate law, rate bersamaan dengan K multiplied by A to the power of 1. Okay, kalau first order kita dah rate itu bergantung kepada concentration. Sebab apa? Sebab dalam expression ini awak nampak dia ada concentration. Okay, kalau first order, kalau saya doublekan A, okay, kalau saya double concentration of A, what happen to the rate? Apa jadi dekat rate kalau dia adalah first order? Dia akan meningkat ke dia akan berkurang? Dia akan meningkat ke dia akan berkurang? Meningkat. Tapi dia meningkat sebanyak berapa banyak? Dia akan meningkat berapa banyak? Dua, ya betul. Betul Syairah. Dia akan meningkat sebanyak 2 kali ganda. So maknanya kalau first order, kalau awak doublekan concentration, rate pun akan meningkat sebanyak double. Kalau awak triple concentration, rate pun akan triple. Kalau awak halfkan concentration, rate pun akan half juga. Itu adalah first order. Okay. Itu adalah first order. Okay. Kalau dia adalah second order. Okay. Kalau dia adalah second order, maknanya dia akan to the power of 2. Okay. So maknanya rate bersamaan dengan K to the power of 2.
maknanya second order lah. Second order with respect to A. Okay, so now kalau saya doublekan concentration of A, what happen to the rate? Dia akan meningkat sebanyak berapa? Kalau first order dia akan double juga. Second order kalau saya doublekan A, berapa punya rate? Dia akan meningkat sebanyak berapa? 4. Yes. Dia akan meningkat sebanyak 4 times. So kalau awak triplekan A, the rate will increase by 8 times. 8 lah. Sebab awak square kan, awak ingat awak akan square kan dia. Awak akan square kan dia sebab K ni constant. So dia hanya bergantung kepada concentration. Okay, kita tahu dah zero order, first order, second order. Now kita nak belajar macam mana kita nak cari order. Sebab macam saya cakap tadi, order itu kita tak boleh dapat daripada balance equation. Kita kena buat pengiraan. Okay, kita kena buat pengiraan. So contohnya macam ni Okay, so contoh untuk reaction ini, dia dapat the rate law itu bersamaan dengan K NO2 square H2. Awak tengok square itu ada dekat NO2. Maknanya dia adalah second order with respect to NO. Sebab apa dia second order with respect to NO? Sebab awak tengok dekat NO tu ada square. Okay, dekat H2 ni dia to the power of 1. So maknanya dia adalah first order with respect to H2. Overall order tu awak ingat awak kena tambahkan setiap order dekat setiap reactant. Yang ini 2 tambah 1, so overall dia adalah 10. Okay, kalau untuk yang ini, dia bagi equation ni, kita ada H2O dan kita ada reactant ni. Okay, rate law itu bersama dengan K multiply by ini sahaja. Okay. So dia kalau untuk yang reactant ini, dia order berapa? Reactant yang ini, dia order berapa? Awak tengok dia to the power of nombor apa? Dia ada power berapa dekat reactant ni? 1. 1 maknanya adalah first order. So maknanya dia adalah first order with respect to CH3 3CBr. Okay, tapi awak tengok, kita ada reactant lagi satu H2O. Tapi dia tak ada pun dalam rate law. So maknanya H2O tu ada order berapa? Tapi dia H2O ni reactant. Tapi kita tak tulis pun dalam rate law. So maknanya H2O tu order 0 first second. Zero, yes betul. Sebab apa? Sebab anything to 0 sama dengan 1. Sebab itu kita tulis. So dia adalah zero order with respect to H2O. Okay, overall order dia berapa? Overall order. Overall order dia berapa? 1. Ya, sebab 1 tambah 0, 1. Itu adalah order sebenarnya. Order tu dia akan effect house ataupun house slow dia, reactant tu akan react dalam reaction tu. Okay. Nah, kita dah tahu dah first order, second order, zero order semua, apa maksud dia. Now, we need to calculate. Sebab macam awal tadi, kita tak boleh dapat directly daripada equation. So, kita kena buat calculation. Sebab the order of the reaction itu must be determined experimentally. Okay, so cara nak determine dia ada banyak cara. Okay, ada 3 cara. Kita ada tu cara kita panggil sebagai initial rate method, integrated rate law ataupun the value of the half-life. Okay, untuk these two kita akan cover on the next lesson. Okay, untuk lesson ini
kita akan cover initial rate method. Kita akan tengok macam mana nak menggunakan initial rate method untuk cari reaction order. Okay, so let's say kalau saya ada reaction A tambah 2B produce C and D. Kita boleh ignore lah C and D ni sebab apa, dia adalah produk. Kita kalau rate law, kita akan fokus on the reactant saja. Dan kita buat general expression untuk rate law dia. So cari value of M dan value of N. So kalau nak guna initial rate method, kita akan run a series of experiment. Okay, dalam run a series of experiment tu, kita akan tukar initial concentration setiap reaktor, kita akan tukar. Contohnya kalau saya tukar satu saya kena maintainkan. Saya tengok rate berapa. So contohnya, kan kita A dengan 2B kan. So contohnya reaction pertama, initial concentration B saya guna 1 molar. So yang A ni saya kekalkan, saya tengok rate dia berapa. Pada eksperimen kedua, yang ni saya doublekan jadi 2 molar, yang ni saya kekalkan. Saya tengok berapa rate dia. Macam tu. Itu adalah initial rate method. So, once kita dah run a series of experiment, kita akan dapat banyak result. Selalunya dalam exam dia akan bagi table macam ni. Dalam table tu ada banyak eksperimen. Okay, dan dalam table tu kita akan ada initial rate, kita akan ada initial concentration untuk setiap reactant tu. Okay, so macam mana kita nak gunakan table ini untuk mencari order of the reaction. Okay, kita akan menggunakan konsep ratio. Kita akan menggunakan konsep ratio. So contohnya, ni reaction sama juga macam tadi. Okay, ni reaction sama juga. So A plus 2B produce C plus D. Okay, kita tulis dulu general expression untuk rate law dia. So bersamaan dengan rate law, rate dengan K. Reaktan pertama kita adalah A. Raised to the power of M. M ke X ke tak kisahlah. Jadi apa-apa unknown yang awak faham. Okay, mulai kita ada lagi satu reaktan B. Raised to the power of N. Okay, kita nak cari. Okay, so kalau awak tengok sini, M ini adalah order with respect to A. Sebab M tu adalah power untuk A. Is the order with respect to B. So kita kena cari setiap satu order tu, baru kita boleh tulis lengkap rate law tu. Okay. So contohnya sekarang ini, saya nak cari value of M. Saya nak cari value of M. Okay. Kalau saya nak cari value of M, apa yang awak buat adalah awak tengok reaktan yang lagi satu tu, awak kena cari concentration B yang sama dari eksperimen tu. Okay, contohnya lah. Okay, contohnya saya nak cari M. M ni adalah order untuk A. So saya kena cari concentration B yang sama dekat eksperimen mana. Okay, kalau awak tengok eksperimen 1 sampai eksperimen 4 ni, eksperimen apa je concentration B dia sama? Eksperimen apa? Cara 1, 2, 3, 4 tu mana concentration B dia sama? Tengok table ni. Yang mana je dia punya concentration B yang sama, eksperimen apa? Kalau awak tengok table ni, eksperimen 1 dengan 2, concentration B sama. Eksperimen 3 dengan 4, concentration B dia sama. So kita boleh pilihlah mana-mana. So kalau saya nak buat ratio, saya ratiokan rate dia. So maknanya rate, contohnya saya nak pilih 3 dengan 4. So maknanya saya boleh buat rate eksperimen 4, saya bahagikan dengan rate eksperimen 3. Saya bahagikan dengan rate eksperimen 3. So kita tahu rate law bersamaan dengan yang ini. So mana kita kena buat ratio antara rate law tu. So maknanya rate untuk eksperimen 4 sama dengan K concentration of A
experiment 4 to the power of m multiply by concentration of B experiment 4 to the power of n over rate dekat experiment 3, concentration of A at experiment 3 dengan multiply by concentration of B at experiment 3. Okay, rate untuk eksperimen 4 adalah 7 times 10 to the power of minus 3. Untuk eksperimen 3 dia adalah 3.5 times 10 of minus 3. Okay, concentration A eksperimen 4 adalah 5 kali 10 kuasa negatif 2 to the power of m. Yang B dia pula 6 kali negatif 2 m. So, eksperimen 3, concentration A dia adalah 2.5 times 10 of minus 2 to the power of m. Yang ini 6 times minus 2 to the power of n. Sorry, ini adalah n. Okay, macam saya cakap tadi, value of rate constant ni K ni akan sama as long as constant temperature dia sama. So, kita boleh potong. Yang ini dengan yang ini, kalau awak tengok, kita boleh cancel out. Sebab apa kita boleh cancel out? Sebab base sama, power dia sama. So, kita boleh cancel out. Okay, so kita perlu selesaikan ini dengan ini sahaja yang kita perlu solvekan dia. Ni awak bahagikan, awak akan dapat 2. Yang ni pun awak bahagikan, awak akan dapat 2 to the power of m. So, kita nak cari value of m ni kan? So, m ni bersamaan dengan berapa? M ni bersamaan dengan berapa? Separuh jalan. Kalau separuh jalan, sikit jalan. Berapa value of M ni? 1. Okay, 1. Betul, M 1. So, maknanya kita boleh buat conclusion. So, dia adalah first order with respect to, sebab kita tahu M ini adalah order untuk A. So, with respect to A. Awak kena buat tau, kena awak kena buat. Okay, itulah cara initial rate method. Okay, dah. Kita boleh gak, dah kita M dah cari, kita boleh gak cari N. Kita cari N, kita menggunakan yang sama. Kita gunakan cara yang sama. Okay, so contohnya. So, saya tulis balik, rate dia bersamaan dengan A, N. Okay, so sekarang ini kita nak cari yang ini. Kita nak cari N ni. Nak cari N, kita kena cari concentration A yang sama. Dekat eksperimen ni kita comparekan. So kalau awak tengok table itu, okay, awak boleh comparekan eksperimen 4 dengan eksperimen 2. Sebab apa? Sebab concentration A dia sama supaya kita boleh cancel out. Ataupun awak boleh comparekan eksperimen 3 dengan eksperimen 1. Okay, contohnya lah kalau saya nak comparekan eksperimen 4 ataupun rate untuk eksperimen 4, saya ratiokan dengan rate untuk eksperimen 2. Okay, so maknanya kita tulis rate law tu lah. So rate untuk eksperimen 4 bersamaan dengan rate constant concentration of A untuk eksperimen 4 to the power of m, concentration B untuk eksperimen 4 to the power of n over rate eksperimen 2 K concentration of A eksperimen 2 dengan concentration of B eksperimen 2. Okay, rate eksperimen 4 ni 7 times 10 of minus 3. Rate eksperimen 2 ni 3.5 times 10 of minus 3. Okay, K kita tahu, so kita tulis concentration A eksperimen 4 adalah 5.00 times 10 minus 2 M. Concentration B 6 minus 2 M over A. Okay, concentration A untuk eksperimen tu adalah 5. Concentration B adalah 3.
Okay, so kita potong yang mana boleh potong. Kita boleh potong rate constant. Okay, kali tu kita boleh potong ni sebab apa? Base sama, power sama. So kita boleh cancel out. So at the end awak akan 2 bersama 2 to the power of n. So n awak berapa? N awak berapa? 1. 1. Kita buat conclusion. Dia adalah first order with respect to B. Okay. Itu nilainya. Okay. So, kita dah dapat order dia. Okay. Kita boleh tulis rate law dia. Kita boleh tulis rate law dia. So, rate dia bersamaan dengan K. A tadi first order kan, to the power of 1. Dan B juga first order juga. Dia to the power of 1. Okay, sekarang ni kita nak cari pula value of constant. Dah cari order, baru boleh cari value of rate constant. Okay, rate constant bersamaan dengan rate over concentration of A multiplied by concentration of B. Okay, awak kena ingat, rate constant ini unit dia awak kena derive sendiri. Okay, unit dia awak kena derive sendiri. Okay, nak cari rate constant, awak boleh je masukkan apa-apa value daripada mana-mana eksperimen. Pilih je mana eksperimen yang awak nak. Sebab apa? Sebab dia akan constant. Awak akan dapat jawapan yang sama juga. So contohnya kalau saya ambil eksperimen 4. Okay, so rate dia eksperimen 4 adalah 7 times 10 of minus 3. Okay, dia rate adalah mula per second. Okay, concentration of A kali 10 kuasa negatif 2 molar. Yang ini 6 times 10 of minus 2 molar. So kita boleh potong. So kalau awak kira the value of the rate constant, awak akan dapat 2.33 per molar per second. So ini adalah dia punya unit of rate constant. Okay, sebab apa saya cakap awak kena derive sendiri? Sebab okay, contohnya lah. Okay, so contohnya kalau saya buat rate law dia bersama dengan first order with respect to A and second order with respect to B. Kalau saya nak cari K dia bersamaan dengan rate over concentration of A multiplied by concentration of B square. So rate kita tahu molar per second. Yang ini molar, yang ini molar square. So kita pun, so awak tengok unit rate constant dia dah jadi lain. Sebab tu awak buat calculation tu awak kena includekan sekali unit supaya awak boleh tahu final unit dia apa. Ni. Any other question? Ada apa-apa soalan?